Oke. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا. اللهم اهدنا بهديك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang teramat-amat di atas kurniaan yang tidak terhingga, dan alhamdulillah juga syukur kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menyambung semula pengajian kita. Pagi tadi kita terpaksa tangguh sebab saya terpaksa pergi ke sekolah, dan alhamdulillah malam ni kita masuk kepada perbahasan yang kedua, yang mana banyak di kalangan pengikut-pengikut yang mendakwa mereka adalah pengikut Al-Imam Syafi'i, tetapi hakikatnya mereka telah menyanggahi Al-Imam Syafi'i. Bahkan yang lebih daripada itu, mereka telah menyanggahi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menyanggahi Imam Syafi'i itu tak kisahlah, tak apalah. Sebab pendapat Imam Syafi'i ni ada yang betul, ada yang tak betul. Biasalah tu, sebab Imam Syafi'i bukannya maksum. Tetapi apabila menyanggahi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu benda yang sangat besar. No? Tajuk kita pada malam ini ialah haramnya muzik. Tajuk dia tu adalah bayangan kepada hakikat yang sebenar. Mana tajuk kita, muzik adalah haram. Muzik hukum dia haram. Kata pengarang kitab ni, Fadilatul Doktor Firanda, hal yang menyedihkan saat kita menyaksikan sebahagian da'i yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'iyah ternyata menggunakan muzik dalam beribadah. Dalam beribadah digunakan alat-alat muzik. Maka jadilah selawat disertai senandung muzik, disertai dengan irama gambus yang dinamakan gambus Islami, ataupun qasidah yang dipanggil qasidah Islami. Dan lebih memalukan lagi, ada di antara mereka yang berdakwah dengan menggunakan
alat-alat muzik. Padahal ini merupakan bentuk bertasyabuh. Apa maksud bertasyabuh? Maknanya menyerupai ataupun meniru cara kaum Nasrani dalam tata cara peribadatan mereka di gereja-gereja mereka. Kalau kita tengok di dalam adat istiadat ataupun budaya agama Nasrani, dia main muzik. Hatta kalau cara nak tanam orang mati pun, dia main muzik. Nak tanam mayat dia pun main muzik. main muzik. Main serunai dan sebagainya. No? Jika bertasyabuh dalam perkara adat dan tradisi mereka merupakan perkara yang dibenci. Maknanya kalau dalam soal-soal budaya, soal-soal tradisi, soal-soal adat pun sudah dibenci oleh syarak, mana syarak tak berkenan. Bagaimana jika tasyabuh ataupun meniru ataupun menyerupai perbuatan mereka orang-orang Nasrani itu dalam perkara ibadah mereka. Benda ni kita pun penin juga. Orang kita ni kadang-kadang mereka kira nak keseronokan ni sampai melanggar batas ataupun had sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, kan? Mari di akhir-akhir ini apa dia? Qasidah lah, apa dia? Burdah lah, ataupun berzanji ke, ataupun salawat diiringi dengan muzik, diiringi dengan gendang, diiringi dengan berbagai-bagai berbagai-bagai alat hiburan. Seolah-olah kita tengok tak ada beza antara konsert dengan kumpulan hak pakai serban. Orang yang duk menari tu, kita tengok lebih kurang ya cara cara mereka beraksi tu sama ya. Orang yang buat konsert dengan orang yang buat selawat semacam. Kadang-kadang yang amat menyedihkan kitanya, ada pula di kalangan da'i ataupun tok-tok guru ataupun ustaz-ustaz ataupun orang-orang agama ni yang terpengaruh, yang terikut-ikut dengan budaya ataupun cara yang dibawa daripada luar. Nabi SAW dalam hal ini telah menekankan dalam sabdanya, "Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ianya telah disahihkan oleh Albani. Maksudnya barang siapa yang bertasyabuh, yakni meniru-niru ataupun menyerupai ataupun berperangai seperti sesuatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Maknanya kalau kita buat benda-benda yang dilakukan oleh sesuatu kaum, maka kita juga termasuk dalam kaum itu. Sungguh teriris hati ini pada saat membaca slogan. Ada pula orang buat slogan. Slogan apa? Nada dan dakwah. Dakwah tu bagus, tapi nada tu maksud irama muzik lah, kan? Bagaimana boleh digabungkan antara benda yang halal iaitu dakwah dan benda yang haram iaitu muzik itu? Antara kebenaran iaitu dakwah kepada sesuatu yang baik dan kebatilan iaitu menggunakan alat-alat muzik yang dicampur adukkan. Bahkan kita tengok kadang-kadang ni bukan sekat tu, kadang-kadang kalau kita tengok dalam siaran TV ke, kita tengok dalam YouTube ke, kita tengok baca Quran, kemudian latar belakang dia tu muzik. Kadang-kadang kita dengar ceramah ataupun nasihat, kata-kata nasihat ataupun tazkirah daripada ulama-ulama besar, ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang hebat. Tapi di belakang dia, background dia tu ada apa? Kita apa latar belakangmu? Muzik.
Hak mana kita nak dengar tu? Hak yang ucapan tazkirah, percakapan nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita tu satu benda yang bagus. Tetapi masalahnya ada mizmar syaitan di situ. Ada seruling syaitan di situ. Ada hiburan syaitan di situ. No? Kadang-kadang kita pun rasa kecewa yang amat sangatlah dalam hal ini, no. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini telah menegaskan wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Maknanya janganlah kamu campur adukkan yang hak dan yang batil. Makna jangan kamu campur adukkan benda-benda yang elok dengan benda-benda yang tak elok. Ceramah, tazkirah, nasihat, no? Mau'izah yang disampaikan oleh guru-guru kita itu satu benda yang bagus, satu benda yang hebat. Tetapi malangnya benda yang hebat tadi ni telah dicampur aduk dengan satu benda yang haram. Agak malanglah kita. Kita tak tahulah apa jenis pemikiran, apa jenis akal kita tak tahu yang boleh menyebabkan berlaku macam tu, no? Masya-Allah. Waalaikumsalam tu imam kita. Nabi SAW secara tegas mengharamkan muzik. Nabi SAW dia tidak ada tolak ansur. Dia kata haram muzik ni. Seperti mana yang disebut dalam sabda baginda SAW dalam hadis yang sangat kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kod nombor dia 5590, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Allahu Akbar. Cuba perhati elok. Allahu Akbar. Sabarlah Cikgu Mat Zali nak buat guna. Minta tolong daripada Allah Ta'ala lah. Nak buat guna dah duduk di ujung kampung Cikgu Mat Zali. Apa maksud dia? Sungguh akan ada dari umatku kaum-kaum yang menghalalkan zina. Nampak tak? Tu Allah dan Nabi SAW dia bubuh dekat-dekat tu. Benda-benda ni adalah benda-benda yang dosa besar. Dosa besar ni. Zina kan? Kita tengok dulu ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa besar, kan? Ayu zambin a'zam, ayu zambin akbar. Manakah dosa-dosa besar hai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab pada nombor satu, syirik, kan? An tad'u lillahi niddan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan bagi Allah Taala itu sekutu sedangkan Allah Taala menciptakan kamu. Kemudian Nabi kata apa? An taqtula waladaka makhafata an ya'kula ma'aka. Kamu membunuh anak kamu takut dia balas harta kamu. Dan yang tiganya apa dah? Wa an tuzani halilata jarika, ataupun dari riwayat yang lain kata apa? An tuzani bihalilati jarika. Nah, maknanya tiga benda ni dosa besar. Dan di sini Nabi SAW sebut sesungguhnya akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina. Padahal zina itu adalah satu benda yang haram. No? Kemudian menghalalkan kain sutra bagi lelaki. Pakai kain sutra biasa. Tak kisah. Kita tengok contohnya macam lah ni. Orang yang kerja dengan kerjaan. Hari Khamis dia kena pakai baju batik, kan? Baju batik, kan? Kena pakai baju batik. Kita tengok ada di kalangan yang senang-senang ya pakai baju batik yang dibuat daripada kain sutra. Hak jenis lembut, hak jenis mahal tu, dia lah tu. Sutra lah tu. Sutra, no? Bahkan ada pula yang sewenang-wenangnya pakai baju sutra, tanpa ada perasaan berasa bersalah. Al-khamr. Khamr ini pun satu benda dosa besar juga. Sebab Allah Ta'ala sebut pengharamannya di dalam Al-Quran. Nah, hurrimat alaikumul innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib dan sebagainya itu adalah satu benda yang najis
daripada kerja buat syaitan. Allah Ta'ala larang. No? Suruh kita jauhi. Kemudian Nabi SAW kemarkan perkara-perkara yang termasuk pada dosa besar itu dengan benda yang kita duk bincang lah ni apa dia? Dan alat-alat muzik. Kadang-kadang bila kita habaq kat mereka, kita kata muzik ni haram, alat-alat muzik ni haram, mereka kan nak percaya. Mereka kata mana? Ada dalam Quran. Pasal apa tak ada dalam Quran? Allah kata apa? Wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadithi liyudil an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Terang-terang. Ayat apa? Cek tengok, Amar. Wa minan nasi man yashtari surah Al-Hajj ke? Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Di mana ada di kalangan manusia, kata Allah Ta'ala, orang-orang yang menjadikan alat-alat yang melalaikan. Di mana alat-alat yang melalaikan tu apa dia? Alat-alat muzik lah. Mengikut ulama tafsir. Dan ada sebab nuzul bagi ayat itu. Ayat itu. Ada sebab nuzul dia. Surah apa? Tak cuba. Cari pelan-pelan. Kita tak menghafal Quran. Wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Surah tak apa, cari pelan-pelan. Jadi jelas dalam hadis ini pun dah jelas bahawasanya surah Luqman surah Luqman ayat 6. Ya. Mana? Tuan-tuan boleh cek ayat ini dan tuan-tuan boleh cek kitab-kitab tafsir. Apa dia? Surah Luqman ayat 6. Nah dia. Surah Luqman ayat 6. Rum dulu baru Luqman kan. Ayat 6. Okey. Okey, tak apa. Nanti kita tengok lagi. Pengharaman muzik dari hadis ini dari dua sisi berikut. Okey, di dalam ayat ni disebut perkataan, ya terima kasih Imam Munzir. Betul, surah Luqman ayat 6. Tak ada kod dah, memang betul lah tu. Alhamdulillah, jazakallah khair, barakallah fiik. Betul no? Pengharaman muzik dari hadis ini dari dua sisi berikut. Pertama, sabda Nabi SAW, perkataan apa? Yastahilluna, maksudnya menghalalkan. Ini menunjukkan bahawa hukum alat-alat muzik adalah haram.
Maknanya benda tu asal dah haram, mari umat di akhir zaman tadi ni mereka menghalalkan. Maknanya benda tu adalah benda yang haram. Tapi mari umat akhir zaman ni mereka menghalalkan. Allahu Akbar. Benda ni kita tengok ni jadi masalah, kita tengok dah orang kampung. Orang kampung tak tahulah kok belah Perlis ni tak berapa dengar, saya tak jumpa lagi kan. Tapi kok tempat-tempat lain tu kalau buat kenduri kahwin ni memang pasang muzik lah. Kalau tak ada speaker dia kata kenduri orang mati, kenduri mayat. Waalaikumsalam wa hajah rohani. Jiran kita orang luar dalam. Nah. Kedua, okey, nampak tak? Perkataan yastahilluna tu makna dia apa? Menghalalkan. Apa maksud dia? Maksud simboliknya apa dia? Maksud dia asal benda tu haram, kemudian mari umat akhir zaman ini menghalalkan benda tu. Kan? Menghalalkan benda. Buat apa nak menghalalkan benda yang dah halal? Kan? Maknanya benda tu asal dia diharamkan oleh syarak, tetapi mari umat akhir zaman ni depa jadikan benda tu halal. Apa dia? Khamar, arak. Kita tengok orang minum arak. Arak ni kadang-kadang orang duk ingat kita duduk dalam botol elok duduk dalam mari tu ya. Dengan orang minum di kelab-kelab malam. Tak dah. Arak lah ni minum biasa ya. Wa syuribatil khamr. Di akhir zaman ni orang minum arak macam tu saja ya. Kan? Orang minum arak di merata-rata tempat ya. Nah. Al-harir. Baju sutra tu. Orang perempuan pakai tak apa sutra. Kan? Cumanya orang lelaki yang tak boleh pakai. Tapi sewenang-wenangnya orang pakai. Begitu juga dengan muzik lah ni, mainan biasa. Kadang-kadang kita tengok majlis. Orang-orang agama ni, dia buat majlis. Kan? Majlis yang agama tetapi ada di dalamnya mainan muzik. Bahkan kita tengok sekolah-sekolah agama pula ni, dah pandai dah main alat-alat muzik. Jam kita. Dengan jam. Kita tengok ada pula alat muzik khas untuk sekolah tahfiz. Kita tengok apa ni sekolah Ustaz Khairun. Dia mata ayak tu. Ada orang hantar mesej ke dia. Nak support nak sponsor alat-alat muzik. Ustaz Khairun kata ni bukan tempat dia. Ni bukan tempat dia. Dan sebab apa? Sebab tempat lain kata harus. Tempat lain kata kullu luluh. Boleh belakang. Jam. Pak Cik Keri Bawa Timur. Kedua. Nabi SAW menggandingkan, maknanya mengiringkan alat-alat muzik dengan perkara-perkara yang sangat jelas haram berdasarkan ijma' ulama, iaitu zina, kain sutra bagi lelaki dan arak. Nabi SAW sebut benda-benda haramnya muzik tadi ni diiringkan, disebut muzik tadi ni beserta dengan apa? Benda-benda yang lain yang semua orang boleh tahu kata haram benda tu. Apa dia? Zina orang tahu kata haram. Kain sutra pun orang tahu kata haram. Minum arak pun orang tahu kata haram. Tetapi Nabi SAW bubuh masuk celah tu pada alat-alat muzik. Masuk sekali semua. Jadi dalam hadis ini jelas dah. Pengharaman alat muzik tadi ni disebut dari dua sudut. Mana asal dia Nabi guna kaedah apa? Menghalalkan benda yang haram. Orang yang yastahilluna, mana menghalalkan benda yang haram. Yang keduanya, Nabi SAW sebut alat muzik tadi ni beserta dengan benda-benda yang jelas-jelas sudah diketahui umum bahawa benda tu haram, iaitu zina, sutra bagi lelaki dan juga arak. Tidak diragukan tentang kesahihan hadis ini. Oleh kerana itu, para imam hadis telah menyatakan sahihnya hadis ini, di antaranya sebagai berikut. Kita tengok di sudut. Kalau orang petikai di sudut betul ke hadis ini, sahih ke hadis ini? Okey, nanti tengok. Yang pertamanya, Al-Imam Al-Bukhari yang telah memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, dalam bab yang beliau beri judul Babu ma jaa fi man yastahillul khamra wa yusammihi bighairi ismih. Bab tentang orang yang menghalalkan khamar dan menamakannya dengan selain namanya. Dia tak namakan khamar, dia namakan yang lain. Tak kira lah nama apa pun, asalkan benda tu benda yang duduk di bawah bendera haram, maka benda tu haram lah. Bubuhlah menentang apa pun.
cendol sendiri pun kalau ada unsur-unsur yang mengharamkan, mana cendol itu haram lah hukum dia. Dia bukan kira nama tu. Nah kan? Bukan dia kira nama tu. Dia kira ada unsur-unsur haram-haram lah. Nah kan? Lalu Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini. Imam Bukhari dia masuk dalam bab babu ma ja'a fi man yastahilul khamra wa yusammihi bighairi ismih. Bab menyatakan ada orang yang bab yang menyatakan tentang orang yang menghalalkan khamar dan dibubuh nama lain daripada nama khamar. Dan Imam Bukhari ambil hadis ini sebagai dalil. Yang kedua, hujah yang kedua tentang kedudukan hadis ini. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, beliau telah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mustakhraj ala Sahih Al-Bukhari. Juga maknanya kalau benda ni tak kuat, tentulah Imam Abu Bakar Al-Ismaili ni dia tak ambil. Yang ketiga, Ibn Hibban yang juga telah meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Yang keempat, Al-Hafiz Ibnu As-Salah telah mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Ulumul Hadis. Ibnu Salah ni seorang imam dalam hadis, seorang yang mahir dalam ilmu mustalah hadis, no? Dia ada satu kitab yang tentang hadis ini, Ulumul Hadis, no? Badruddin Ibnu Jam'ah juga mensahihkan hadis ini dalam kitabnya Al-Manhal Ar-Rawi fi Mukhtasar Ulumul Hadis An-Nabawi. Juga dia masuk kitab ni dan dia kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Al-Hafiz Ibnu Kathir dalam kitabnya Ikhtisar Ulumul Hadis juga pakai hadis ini. Ibnu Al-Mulaqqin dalam kitabnya Al-Mughni fi Ulumul Hadis juga guna hadis ini. Zainuddin Al-Iraqi dalam kitabnya Syarah At-Tafsirah Wat-Tadhkirah juga dia guna hadis ini. Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari juga dia masuk dalam dalam kitab dia. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tahliq At-Ta'liq. Ibnu Al-Wazir dalam kitabnya Tanqihul Anzar juga dia berhujah dengan hadis ini. Ibnu Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Mughith Syarah Alfiyah Al-Hadis juga dia pakai hadis ini, berhujah dengan hadis ini. Ahmad Syakir dalam kitabnya Al-Ba'ithul Hasis Syarah Ikhtisar Ulumul Hadis juga. Al-Ba'ithul Hasis ni satu kitab ulumul hadis yang sangat hebat, no? Dijadikan bahan di kuliah-kuliah di banyak universiti, no? Tentang ulumul hadis. Ahmad Syakir juga dia berhujah dengan hadis ni. Albani dalam kitabnya Tahrim ala At-Tarb juga dia berhujah dengan hadis ni. Syuaib Al-Arnaud ni juga pakar hadis dalam tahqiqnya terhadap Sahih Ibn Hibban dan ini juga ada berapa 15 buah kitab yang berhujah dengan hadis di atas. Jadi dari sudut kedudukan hadis tidak dapat dipertikaikan tentang kesahihannya. Habis. Jadi maknanya terpakailah. Maknanya di akhir zaman ni memang sah lah. Nabi SAW sebut di akhir zaman ni akan lahir satu golongan. Tak kira lah golongan tu ulama' ke orang biasa tu sudut kira lah. Jahil tak tipu kan. No, ada satu kaum yang menghalalkan 4 benda. Apa dah? Menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi lelaki, menghalalkan minuman yang memabukkan dan menghalalkan alat-alat muzik. No? Habis. Berikut ini nukilan perkataan para ulama Syafi'iyah tentang haramnya muzik. Ni kalau orang mazhab Syafi'i kata, dalam mazhab Syafi'i muzik adalah dibenarkan. Dengar elok. Al-Imam Syafi'i sendiri dalam bab Al-Wasiyah berkata, wa in kana la yasluhu illa lid-darbi batalat 'indi al-wasiyatu wa hakadha al-qawlu fil mazamiri kulliha.
Ni dalam bab wasiat. Wasiat ni maknanya pesanan orang nak mati kepada orang yang nak hidup. Jika al-ud, ud ni apa? Satu jenis kayu, apa nama? Kayu apa nama yang dimaksudkan oleh pewasiat. Maknanya ada wasiat, ada orang nak mati, dia pesan apa nama tentang ud, kayu. Tidak dapat digunakan, no? Kalau orang tu dia pesan ada wasiat tentang satu jenis kayu, kecuali untuk dimainkan, yakni semacam gitar, maka wasiatnya batal menurutku. Maknanya kalau seseorang tu dia nak mati, dia berwasiat tentang satu jenis kayu. Kayu tu kayu ud. Ud tu jenis kayu yang digunakan untuk main. Kita pun tak erti jenis-jenis tu. Itulah duduk buat main gitar tu. Duduk petik gitar tu. Kan? Kayu tu. Kalau dia wasiat kayu tu untuk bagi ke siapa-siapa, dia apa nama? Maka wasiatnya batal menurutku. Demikian juga pembicaraan mengenai seluruh jenis seruling. Seruling. Seruling tu itulah orang duk cuk tu. Apa nama? Satu jenis daripada alat muzik. Kita tengok syarah dia. Apa maksud dia? Sangat jelas. Waalaikumsalam Hajah Hashimah. Sangat jelas bahawa Imam Syafi'i mengharamkan seseorang yang berwasiat untuk memberikan al-ud yang ia miliki kepada orang lain. Faham lagi? Al-ud tu satu jenis kayu yang diguna untuk memetik gitar. Tahu kan? Ada kecil tu kan? Dia guna untuk petik gitar. Petik dengan jari tu takut putus jari ke pecah jari kan, dia guna satu alat. Kan? Konon-kononnya lah. Kan? Jika yang dimaksudkan dengan al-ud tidak ada selain kayu yang bersenar gitar, jika mana lain. Sangat jelas bahawa Imam Syafi'i mengharamkan seorang yang berwasiat untuk berikan al-ud yang ia miliki kepada orang lain jika ini maksud dengan al-ud tidak ada selain kayu yang bersinar. Yang bersenar atau penggitar. Maknanya, kalaulah orang tu dia pesan untuk mewasiatkan, dia wasiat untuk beri kayu tu, no? Yang digunakan untuk petik gitar itu, maka apa nama? Wasiat itu tak boleh dilaksanakan. Kenapa? Kerana dia mewasiatkan benda yang haram. Faham lagi? Itu membawa maksud kata benda yang diwasiatkan tu haram. Kalau benda tu tak haram, kita wajib. Sebab wasiat tu kita kena laksanakan. Adapun jika sang pewasiat ternyata memiliki jenis al-ud yang lain, seperti busur panah dan tongkat, maka wasiat yang dijalankan hanyalah pada busur dan tongkat untuk diberikan kepada orang lain tersebut. Maknanya kalau kayu yang dipesan itu kayu yang lain daripada benda-benda yang haram. Maknanya kalau dia berwasiat pada benda-benda yang tidak haram, benda-benda yang halal, maka wasiat itu mesti ditunaikan. Tapi kalau dia berwasiat dengan benda-benda yang haram, seperti dia wasiat dengan kayu yang digunakan untuk apa nama sebagai alat-alat muzik tadi ni, maka wasiat itu tidak boleh ditunaikan. Imam Syafi'i juga menegaskan bahawa hukum haramnya wasiat ini juga berlaku pada seluruh jenis mizmar ataupun alat muzik ataupun seruling. No? Jadi jelas di sini bahawa Imam Syafi'i sendiri telah mengharamkan alat-alat muzik. Contoh yang disebut sini ialah alat yang digunakan untuk memetik gitar tadi ni. Kerana apa? Kerana gitar termasuk daripada benda-benda yang haram. Kerana dia ada apa? Ada tali. Al-Imam Syafi'i juga berkata mengenai hukum potong tangan bagi pencuri. فَكُلُّ مَا لَهُ ثَمَنٌ هَكَذَا يُقْطَعُ فِيهِ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ رُبْعُ دِينَارٍ مُصْحَفًا كَانَ أَوْ سَيْفًا مُصْحَفًا كَانَ أَوْ سَيْفًا أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا يَحِلُّ ثَمَنُهُ فإن سرق خمرا أو خنزيرا لم يقطع لأن هذا حرام الثمن ولا يقطع في ثمن الطنبور ولا المزمار. Dalam ni ada juga disebut alat muzik.
Maka segala barang yang memiliki nilai menyebabkan dipotong tangan sang pencuri jika harga barang tersebut mencapai 1/4 dinar. Mana kalau orang curi barang-barang yang dimiliki orang lain dan barang itu nilai dia lebih daripada rubu' dinar, maka kena hukum hudud. Apa dia? Potong tangan. Barang tersebut baik mushaf ataupun pedang atau hal lainnya yang halal hasil penjualannya. Tapi syarat dia barang-barang tu, contoh dia seperti Quran ke, ataupun pedang ke, ataupun benda-benda yang lain, yang mana benda-benda tu halal nilainya. Mana bila kita benda tu benda yang hasil jualan dia tu halal. Maksudnya apa? Boleh dijual dan hukum jualannya tidak haram. Jika ia mencuri khamar atau mencuri babi, maka tidaklah dipotong tangannya kerana hasil penjualan khamar dan penjualan babi adalah haram. Kalau orang curi babi ke, curi arak, tak perlu dijalankan hukuman potong tangan. Pasal apa? Pasal dia mencuri benda-benda yang haram. Maknanya benda yang haram ni, nilaian jualan dia tadi juga haram. Sebab tu kita tak boleh jual benda-benda haram. Bewak ke, tangkap bewak pergi jual ke orang. Orang makan, dosa kita makan saman itu, harga dia. Orang tetua dulu ni tak kerti Melayu, dia tak mengaji. Dia tangkap ulang sewa masuk dalam sarang ayam, dia jual ke Cina, lepas tu dia buat beli aiskrim. Tak boleh lah. Tak boleh. Kan, macam kita pun, kan, tengok anjing banyak sangat, tangkap anjing tu jual, lepas tu duit tu kita beli makanan, beli mi goreng apa, tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab nilaian jualan tadi ni tak boleh kita makan. Amin. Terima kasih. Oh, Hajah Zahrah pada. Allahu Akbar. Selain itu, sang pencuri juga tidak dipotong tangan jika mencuri tumbur. Tumbur ni macam gendang lah, kecapi, rebana, rebak dan juga mizmar, iaitu seruling. Pasal apa? Di sini Imam Syafi'i sebut secara sarahah, secara jelas. Tombur. Tombur tu macam kecapi, rebana, gendang lah. Gendang lah kan? Gendang dan juga seruling. Tapi tempat kita ni jadi jenis, jadilah kita tak erti juga. Ingat ada lagu Selimut Putih tu ni. Selimut Putih tu. Kan? Lagu daripada kumpulan S. Suraya. Mari pada Indonesia tu. Lagu mana? Tak ingat dah saya pun. Lagu Selimut Putih itu diiringi oleh seruling. Seruling. Kita pun heran kat orang dulu-dulu ni, dengar kali sonok. Rupanya pengharaman alat-alat muzik ni sebab apa? Sebab dia memang melalaikan. Kita duduk dengar ke tu kita suap nasi tak masuk dah. Dah kali lali. No? Dia jadi kali lali. Yang ni boleh rujuk Kitab Al-Um jilid yang ke-6 muka surat 159. Sangat jelas bahawa Imam Syafi'i menyamakan hukum alat muzik sama seperti hukum khamar. Sama-sama haram. Nampak? Allahu Akbar, berat. Sebab tu orang-orang lah ni tak masuk ilmu dalam hati perut dia. Pasal apa? Pasal duk dengar benda-benda tu, duk dengar alat-alat muzik. Kemudian duk minum minuman yang memabukkan, duk pakai pakaian yang haram. Dalam hadis Nabi kata, orang tu dia musafir selalu, pakaian dia kusuk, rambut kusuk masai, pakaian dia lusuh. Dia ni rajin musafir, angkat tangan ke Tuhan. Ya Rab, minta doa. Pasal apa Allah Ta'ala tak terima doa dia? Pasal apa? Pasal apa? Pakaian dia haram, makan minum dia haram, segala kehidupan dia penuh dengan benda-benda haram. Nabi kata, anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia tu? Rozita Mak Isa. Siapa dia? Bukan mak nakan hang. Bukan dia. Dan tidak halal hasil penjualannya. Oleh kerana itu, jika ada pencuri yang mencuri barang-barang haram ini, maka tidaklah dipotong tangannya. Orang mencuri, kalau cara dia dengar kuliah ni, dia pakai mencuri. Curilah benda-benda haram. Maknanya kalau mencuri benda haram,
tidak dijatuhkan hukuman had ke atasnya. Tak perlu potong tangan walaupun lebih daripada rubu' dinar. Al-Imam Syafi'i juga berkata mengenai hukum di antara orang-orang kafir ahli al-jizyah. Walau kasara lahu tumbura au mizmara au kabara wa illam tu alat muzik semua tu wa illam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai'a alaihi wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslimin aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'manun aw kasaraha muslimun li wahidin min haula'i abtalat zalika kullahu. Apa maksud dia? Kalau seandainya ia menghancurkan kecapi, mana kalau ada apa siapa-siapa dia katok hancur kecapi. Kecapi ni pun jenis alat muzik juga. Seruling, dia katok hancur atau gendang. Maka jika benda-benda ini tidak dapat digunakan kecuali sebagai alat muzik, maka tidak ada sesuatu yang harus ia ganti rugi. Tapi dari sudut sosialnya tak elok lah. Kan? Kita duk tengok orang pergi duk main gendang ke, duk main muzik ke, duk main gitar apa, kita gimbik apa nama gitar dia, pergi katok hancur di pokok ke apa ke. Kan? Dia kata di sini Imam Syafi'i kita tak gaduh ganti. Kan? Tak gaduh ganti. Tapi jadi tak elok lah hubungan dengan masyarakat tu. Hubungan masyarakat tu tak elok lah. Tapi dari sudut hukumnya, tak perlu ganti rugi. Sampai terus tu lah. Allahu Akbar. Demikian pula jika seorang Muslim yang merosakkan kecapi dan seruling milik seorang Muslim, atau yang merosak adalah seorang Nasrani, orang Nasrani merosakkan alat muzik orang Islam, ataupun seorang Yahudi atau seorang kafir musta'man. Kafir musta'man ni berapa? Kafir zimmi lah, orang yang minta kedamaian daripada penguasa Muslim, atau seorang Muslim lain yang telah merosak salah satu dari benda-benda tersebut, maka semuanya dianggap batil, tidak perlu diganti rugi. Maknanya tak kisah. Tapi kita janganlah pula pergi buat korang ajak tu kan. Adab ataupun hubungan sesama kita tu kena jaga juga. Tapi dari sudut hukum, kan, kalau dia tak ganti maknanya tidak berdosa. Tapi kalau alat-alat benda-benda yang halal kena ganti. Kalau dia tak ganti dihukum berdosa. Kena ganti. Lihatlah bahkan menurut Al-Imam Syafi'i, jika yang melakukan pengrusakan adalah seorang yang kafir sekalipun terhadap alat-alat muzik milik seorang Muslim, maka sang kafir itu tidak perlu menanggung biaya ganti rugi. Nak abang apa sini? Nak abang betapa tak berkenannya syarak kepada alat-alat muzik. Sampai kalau cara kita ambil katak hancur pun, kita tak perlu bayar ganti rugi. Cuma dari segi hukum adatnya, kena gantilah. Kalau di segi hukum adatnya, sebab hak orang lain, tak kira lah halal haram. Tapi di sudut hukum syaraknya, kita tak perlu ganti balik. Dalam kitab Az-Zawajir, وقد علم من غير شك أن الشافعي رضي الله عنه حرم سائر أنواع الزمر. الله أكبر. Ni kemah lagi. Ni orang yang mengatakan normala mak nakan pi. Tu dia pi mu tak mengaku. Tu Encik Keri abang tu normala mana tak tahu lah, belai lah kat dia. Dan telah diketahui tanpa keraguan bahawasanya Imam Syafi'i mengharamkan seluruh jenis alat muzik. Nampak? Kalian dalam mazhab Syafi'i, maknanya dah kita kata dia mazhab Syafi'i, dia lah tokeh dia. Dia kata apa? Semua jenis alat muzik adalah haram. Siapa kata ni? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Macam mana yang tok-tok lebay, tok-tok guru dalam mazhab Syafi'i kata alat muzik tidak mengapa. Macam mana? Kan? Ini cubalah rujuk kitab Az-Zawajir, Az-Zawajir an Iqtiraf Al-Kabair. No?
Zawajir maknanya pada satu ancaman terhadap orang-orang yang melanggari ataupun melakukan dosa-dosa besar, al-kabair. Satu ancaman. Masuk ni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, kita lejak lagi. Boleh no? InsyaAllah kita lejak lagi pasal esok tak ada pergi sekolah. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini ni orang tasawuf besar ni. Rahimahullah, beliau berkata, wal bidayatu fi hadzal fanni bi tahrimil ma'ad. Bagi kat Abang Fido, bagi ni. Pak ni tak boleh dengar muzik lah. Dah mengaji bab muzik dia kata haram sini, tak boleh dengar muzik lah. Adam. Jangan gendang silat apa tak boleh lah lepas ni. Pasal kita tahu dah hukum. Sebelum ni kita tak tahu hukum, tak apalah kan. Tapi bila kita tahu hukum, kalau kita tak buat, tak ikut hukum tu, apa dah? Kita menanggung dosa. Kalau kita tak tahu, kita tak menanggunglah dosa. Kan? Tapi kita tahu weh. Wal bidayatu fi hadzal fanni bi tahrimil ma'azif wal autari wa kulluha haramun. Tu dia tulis terang-terang lagi. Wa hiya dhara'i'u ila kabairid dhunubi. Tu dia sakan. Sebab itu kita hati perut kita jadi kelam kan. Jadi kita tak boleh nak terima kebenaran, kita susah nak nak semayang kita berat, kita nak buat ibadat kita jadi berat. Pasal apa? Rupa-rupanya ada benda-benda yang menjadi halangan. Permulaan dalam pembahasan ini adalah dengan mengharamkan alat-alat muzik. Tu dia. Panjangnya alat muzik tu. Allahu Akbar. Apa dia? Permulaan dalam perbahasan ini adalah mengharamkan alat-alat muzik dan senar-senar. Semuanya adalah haram. Tu dia. Diulang tu. Semuanya adalah haram dan merupakan zari'ah. Apa makna zari'ah? Mana benda-benda yang membawa kepada dosa-dosa besar. Macam mana bohong kan? Cakap bohong membawa kepada dosa besar juga. Iyyakum wal kidh fa innal kadhb yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Jaga-jaga, berhati-hatilah kamu, jauhilah kamu daripada berdusta, kerana dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Macam ni juga. No? Jangan main muzik, jangan dengar alat muzik. Kenapa? Kerana alat-alat muzik itu membawa kita kepada kelalaian dan kelalaian itu membawa kita kepada dosa besar. Kita duk alik tu semayang pun kita terlupa. Kita duk alik dengar tu seronok, asyik tu. Syaitan pergi duk geletek telinga kita duk alik terlupa semayang. Ataupun kalau tak terlupa semayang pun kita tangguh semayang. Orang yang tangguh semayang, orang lalai daripada semayang ni Allah Ta'ala bubuh dalam neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang semayang. Lagu mana tu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai daripada menunaikan semayangnya. Maknanya dia tangguh semayang dia. Allahu Akbar. Rezeki kita nak daripada Allah, kita nak tangguh tak? Kita tak mau tangguh. Kita nak segera. Tapi hak yang Allah Ta'ala suruh untuk balik manfaat tu kepada kita, kita tangguh. Tak elok lah. Tak bagus. Alhamdulillah, bersyukurlah banyak-banyak dalam tempoh PKP ni. Alhamdulillah. Dengan sekarang ini daripada bulan 3 dulu ni, kita tidak lagi orang kata apa melengahkan waktu semayang kita. Kita haraplah lepas pada PKP ni kita tetap istiqamah dengan benda tu. Amin. Abu Hamid Al-Ghazali, beliau berkata, al-ma'azif wal-autaru haramun. Tu dia, tembak terus. Tembak terus, tak cakap banyak dah. Buka-buka tu piu terus. Kan? Wal ma'azif wal autaru haramun. Pasal apa? Li'annaha tashuqu ila syarbi wa huwa sya'aru syarbi fa harmu tashabbuhu bihim wa amma ad-duffu
Dufu tu macam ke? Duh tu. Arab senang buh nama. Duk bunyi duh tu buh duf. Senang lah. Arab ni senang ya. Kadang-kadang kita duduk selisih dengan kereta orang tu. Ya Allah ya Tuhan kita. Dia duduk dalam kereta dia tu dengan tutup cermin. Selisih dengan kita bunyi dengar lagi. Duk. Macam mana mereka boleh duduk dalam kereta kita petak hati Melayu juga. Astaghfirullahalazim. Wa ammad dufu illam yakun fihi jalajilu fahuwa halalun duriba fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kana fihi jalajilu fawajhani. Ni dengar elok. Alat-alat muzik dan senar-senar, maknanya benda yang yang digunakan untuk mengasyikkan adalah haram. Terang Cik Adam oi. Hal itu karena menimbulkan hasrat untuk meminum. Kali dengar tu sat lagi tunggang. Lepas tu duduk pula lagi kali dengar pula tunggang. Tu dia bawakan kan. Dia bawakan tu. Kita minum teh tak jadi apa kan. Dan ini adalah syiarnya para peminum khamar sehingga diharamkan meniru-niru mereka. Sampai tu. Asyik duk dengar tu tak lagi minum. Asyik duk dengar tu minum. Bahkan ada di kalangan ulama yang cengeng-cengeng dia kata tengok bola pun haram. Kalau siapa yang melalaikan. Kan? Saya tengok bola tu World Cup tu nak apa Piala Dunia ni bukan dia main pukul 8 pukul 9 pagi dia main tu. Waktu orang duk tidur tu sedangkan Allah Taala kata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Malam tu Allah Taala jadikan untuk apa? Tidur, untuk berehat. Dan siang hari tu Allah Taala jadikan untuk apa? Untuk hidup. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan Allah Taala jadikan siang hari itu untuk kita hidup. Hidup kita bekerja. Malam kita berehat. Sebab apa? Sebab Allah Taala tutup libas, pakaian. Allah Taala tutup semua, kita tak nampak apa. Nampak kerja kena ni tak nampak. Kan? Tapi malamnya kita tengok ada orang yang dia sanggup berjaga malam. Kan? Sanggup berjaga malam, buat kerja belah malam. Rehatlah. Lillahi alaika haqqah. Lillahi alaika haqqah. ولنفسك عليك حقه ولأهلك عليك حقه فأعطي لكل ذي حق حقه. Bagi Allah Ta'ala atas kamu itu ada hak Allah, hak beribadat. Bagi diri kamu ke atas kamu itu ada hak dia, hak untuk berehat. Dan bagi keluarga kamu ke atas kamu ada hak dia. Hak apa? Untuk hak kasih sayang dan sebagainya. Allahu Akbar. Adapun duf rebana, maka jika tidak ada lonceng-lonceng kecilnya, maka halal. Hak bunyi kering-kering duk keliling kan. Telah diketuk di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita hadis riwayat apa? Hadis Aisyah hari raya kan, yang Abu Bakar mari marah. Kan Abu Bakar mari marah. Alat-alat muzik syaitan di dalam rumah Rasulullah duk ada. Rasulullah kata biar pilah kat depa. Hari ni hari raya. Itu dibolehkan. Ringan, alat tu ringan. Tapi ada adalah ni, bukan kita kata alat muzik tu, kalau saya ni bukan kata tu, pompang tu pun haram dah lah ni, pasal digunakan kepada benda yang haram lah. Dengan pakaian dia bertelanjang tu semua duk menari dengan guna pompang. Konon kata pompang tu halal. Yang halal tu orang guna untuk pi perang bagi semangat. Dum bagi ceri mulut ramai nak pi perang. Ya Allah ni guna untuk apa? Untuk hiburan. Tak boleh lah. Kan? Allahu Akbar. Kalau pegang Quran menari tak boleh. Kan? Baca Quran menari. Haram hukum dia. Kan? Dia baca Quran ni dia kena tenang, kena tadabbur. Tu dia. Cengeng tu. Tak boleh. Haram hukum dia. Cikgu Mak Zali ni tanya pula nasyid boleh tak ustaz? Nasyid kan datang apa kan, kalau guna alat-alat muzik yang haram tak boleh. Adapun nasyid yang kosong tu dia tidak ada benda yang mengasyikkan tak apa.
Nah, kan? Kalau nasyid pun kalau kata duk puji apa nama tok wali tok apa tu tak leh haram. Tengoklah kata-kata dia lagu mana pula Cikgu Mat tu. Kalau jenis benda-benda yang kalau dia pergi kepada haram, haram. Kalau dia pergi kepada halal, halal. Kalau melalaikan, hukum dia haram. Kalau dia tidak melalaikan, tak apa. Contohnya kita duduk saja-saja kan. Kita bernasyid macam Nabi SAW menghibur sahabat-sahabat dia. Dia ketika gali parit. Kan? Ketika gali parit tu, Nabi SAW dia tengok sahabat-sahabat dia tu letih dah duduk gali parit. Tengok batu besar tu. Mereka duduk sekeh batu tu tak pecah. Okay? Maka Nabi SAW nasyid. Nabi kata apa? Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Nabi dia menasyid. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka tolonglah orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin. Nabi angkat tongkai apa nama Natan deje tu, gadagum. Nabi kata batu tu pecah hancur. Sahabat-sahabat tadi ni bila dengar Nabi kata tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat, maka bantulah orang Ansar dan orang Muhajirin pakat bakit sa'yah. Selesai gali parit. Tak apalah kalau jenis tu. Kita ni bukan duk buat apa pun. Lah kali duk bernasyid, duduk berlagu tu macam orang duk belarak hari apa nama Maulidi Rasul ke apa. Sallallahu pergi ke masjid, orang bang lari balik. Buat kerja nanti nama lagu tu. Nah kan? Duk sallallahu tak kira lah duk puji Nabi, duk selawat atas Nabi. Selawat atas Nabi tu bagus. Tetapi bila pergi masjid orang bang pakat lari balik habis. Pasal apa? Dia bersiap elok lah Nabi mayang tu kok basah kain baju dia tadi nak mayang. Dia kata sayang kain baju lagi daripada sayang Nabi. Tadi bukan main lah sayang Nabi bukan main. Itu realitinya. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, moga-moga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Tetapi Allah Taala dia nak bagi hidayah pun dia ada jalan-jalan dia. Kita kena usaha, kita kena berdoa. Tapi kalau kita berdoa pun kat kita tu ada benda-benda yang haram, Allah Taala dia tak berkenan, Allah Taala tak makbul doa kita tu. Kita kena cari jalan-jalan yang membolehkan Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa kita, yang membolehkan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, yang membolehkan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita, dan dengan itu meringankan kita untuk melaksanakan segala tanggungjawab dan meringankan kita untuk menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengasihi kita dan menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mendengar yang baik dan melaksanakan benda-benda yang terbaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung subuh pagi esok. InsyaAllah.